Salam sejahtera, tajuk PDPR kita pada hari ini adalah praktis sumatif 12 dan cabar minda bagi bab 12 tenaga nuklear. Okey, soalan 1. Gambar foto 1 menunjukkan sebuah stesen janakuasa nuklear yang dibina di sebuah negara. Okey, ini adalah gambar foto 1. Nyatakan dua buah negara selaku pengguna utama tenaga nuklear dunia. Kita telah melihat beberapa buah negara, kalau awak recall balik apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelum ni, antara negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear di dunia adalah Perancis, Slovakia, ingat kembali, Amerika Syarikat, Rusia, China. Awak boleh rujuk nota lah. So cikgu dah senaraikan 5 di sini, kita pilih 2 So kita pilih 2 yang teratas, iaitu Perancis dan Slovakia. Berdasarkan jawapan anda dalam soalan 1A, apakah kegunaan tenaga nuklear? Kalau awak masih ingat, kalau tak silap teacher dalam 12.2 jadi apa kegunaan tenaga nuklear di negara itu? Kalau awak ingat, negara Perancis, kegunaan dia adalah untuk menjana tenaga elektrik. Perancis menggunakan tenaga nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik. Kesebahagian besar negara dia. Kedua, Slovakia, kalau masih ingat semasa kita bincang 12.2, Slovakia ni dia menghasilkan jumlah tenaga nuklear yang dijana kepada elektrik lebih daripada keperluan, jadi dia menjana ekonomi, iaitu menjual kepada negara jiran. Jadi kalau tadi Perancis dia menjana tenaga elektrik sahaja, Slovakia ni dia selain menjana tenaga elektrik, dia juga menjual kepada negara jiran. Jadi Slovakia menjana pendapatan negara melalui pembekalan tenaga elektrik hasil daripada stesen janakuasa nuklear ke negara jiran. Dua kelebihan. Ada banyak kelebihan. Antara kelebihan yang utama adalah apa? Dapat menghasilkan jumlah tenaga yang amat besar berbanding dengan sumber tenaga lain. Berbanding dengan sumber bahan api fosil, berbanding dengan tenaga yang dihasilkan daripada hidro dan sebagainya. Kedua, membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Rujuk semula nota kita di mana janakuasa nuklear ni dia membebaskan pencemaran atau gas rumah hijau yang sangat minimum. Berbanding dengan bahan api fosil. Ada lebih daripada 2 awak boleh rujuklah nota kita. Nombor 2, rujuk gambar ni. Raja 1 menunjukkan salah satu tindak balas nuklear. Kalau awak rujuk apa yang telah kita pelajari di topik 12.2, ini proses apa pelajar? Tindak balas ni tindak balas apa? Recall balik, ini adalah pembelahan nukleus. Kita ada neutron, dia membedil. Nukleus atom yang lebih besar, biasanya uranium 235 dalam penjanaan tenaga elektrik. Ini dipanggil sebagai pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. Belajar. Terangkan tindak balas nuklear itu. Macam mana nak terangkan? Pembelahan nukleus ni berlaku apabila satu neutron berhalaju rendah membedil satu nukleus radioaktif yang berat. Pelajar, di mana ni neutron yang kecil ni neutron. Neutron berhalaju rendah ni dia membedil nukleus, satu nukleus radioaktif yang berat dan menyebabkan nukleus yang berat terbelah kepada dua nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil serta berlaku pembebasan tenaga yang banyak. Dia berpisah menjadi 2 dan tenaga tenaga dijana. Hasil daripada pembelahan nukleus ini. Apakah yang akan berlaku jika tindak balas itu tidak dikawal dengan baik? Ini telah kita bincangkan dengan sangat jelas
semasa kita belajar tentang stesen jana kuasa nuklear, reaktor nuklear. So awak boleh ingat kembali. Okey, kadar tindak balas nuklear ni terlampau tinggi dan boleh menyebabkan letupan. Okey. Jadi kita perlu mengawal. Okey. Apa yang berlaku kalau tidak kawal? Kalau tidak kawal, masalahlah dia boleh menyebabkan letupan. Okey, boleh menyebabkan letupan. Sebab kadar tindak balas dia tinggi. Okey, kita tengok soalan 3. Tindak balas X sentiasa berlaku di matahari. Tengok je perkataan matahari, pelajar boleh recall. Kita dah belajar 2 proses, satu pembelahan, satu lagi pelakuran. Saya pernah ingatkan awak, pelakuran berlaku dalam matahari. Okey, soalan pertama, tindak balas tersebut. Ini adalah pelakuran. Okey, pelakuran nukleus. Okey. Jelaskan salah satu sebab tindak balas tersebut berlaku di permukaan matahari. Okey, ini juga telah cikgu terangkan dengan detail dalam nota. Sebab tindak balas tu berlaku dalam matahari. Sebab kita tahu pelajar, nak berlaku pelakuran, kita memerlukan suhu yang amat tinggi dan ia perlu kaya dengan hidrogen. Okey, itu sebab dia. Kita perlukan suhu yang amat tinggi serta kaya dengan hidrogen. Okey, kita ingat sedikit, ingat kembali apa yang berlaku dalam matahari. Okey, kita tahu bila kita sebut pelakuran, ia ada kaitan dengan nukleus yang ringan bergabung. Macam mana nak bergabung? Dia perlukan suhu yang amat tinggi. Lepas tu dia perlu ada hidrogen sebab biasanya penggabungan ni berlaku antara deuterium dan tritium bergabung. Dan bukan mudah penggabungan ini berlaku. Tengok balik nota-nota sebelum ni pelajar. So dia tanya salah satu sebab, kita boleh bagi satu sebab matahari mempunyai suhu yang amat tinggi. Okey, ataupun awak boleh jawab matahari kaya dengan hidrogen. Apakah yang akan berlaku di bumi jika tindak balas yang anda nyatakan dalam soalan 3A berhenti? Matahari sangat penting untuk kehidupan, bukan sahaja manusia, untuk haiwan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk bumi ini berfungsi. Okey? So, apa yang berlaku bila proses ni tiba-tiba terhenti di matahari? So, simple, bumi tidak akan mendapat cahaya matahari dan tenaga haba bagi semua hidupan untuk meneruskan kehidupan. Ini kebat. Okey, so awak boleh fikirlah apa terjadi kepada bumi ini tanpa matahari. Okey. Kita lihat soalan 4 pula. Okey, Raja 2 menunjukkan sebahagian daripada stesen jana kuasa nuklear. Apakah proses yang berlaku dalam K? K ni apa pelajar? Okey, kalau kita recall balik, ingat kembali K adalah reaktor. Okey, reaktor. Dia tak tanya tapi kita jawab. K adalah reaktor. Jadi proses yang berlaku dalam K. K adalah apa? Proses apa pelajar? Pembelahan nukleus. Okey, di sini akan ada uranium 235 bedil dengan menggunakan neutron. Kita tembak dia menggunakan neutron menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Apakah kegunaan proses yang anda nyatakan? Kegunaan dia apa? Okey, kegunaan dia mudah untuk menghasilkan tenaga haba yang banyak. Akan ada banyak haba yang dihasilkan dalam reaktor nuklear ini. Okey, haba itulah nanti dia akan memusingkan turbin dalam penghasilan tenaga elektrik. Okey, kegunaan proses dalam reaktor ni adalah untuk menghasilkan tenaga haba yang banyak. Okey, K dilengkapi pelbagai ciri keselamatan. Nyatakan 2 ciri keselamatan yang ada dalam K ni. Apa ciri-ciri keselamatan? Dilengkapi dengan dinding yang tebal, dinding berketebalan 2 meter dan diperbuat daripada konkrit dan plumbum. So itu yang dapat menghalang sinaran ni daripada keluar. Mempunyai rod pengawal boron. Okey, rod pengawal boron
yang apa? Menyerap neutron berlebihan. Ingat kembali tentang reaktor pelajar, selain daripada rod pengawal boron, kita juga ada moderator grafit. Okey, kita juga ada sumber air untuk menyejukkan reaktor ini. Okey. So tengok balik rajah yang kita telah bincangkan dalam bahagian nota. Ramalkan impaknya jika terdapat kebocoran pada struktur K. Tak dapat nak bayangkan ya pelajar. Bila struktur K ni ada masalah, bila ada kebocoran, so sinaran radioaktif boleh keluar. Kita tahu sinaran radioaktif sangat bahaya. Boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan mutasi. Okay? So ramalkan impact. Bila ada kebocoran, ramalan dia apa? Apa yang berlaku? Berlaku kebocoran sinaran radioaktif. Okay? Seterusnya kita lihat soalan 5 di bawah cabar minda. Sebuah reaktor nuklear boleh menghasilkan tenaga nuklear secara besar-besaran untuk menjana kuasa elektrik. Menjanakan kuasa elektrik. Okey, berdasarkan penyataan di atas, terangkan cara tenaga nuklear ditukarkan kepada tenaga elektrik dalam stesen jana kuasa nuklear. Okey, pelajar. Sekarang dia tanya, terangkan cara tenaga nuklear ditukarkan kepada tenaga elektrik dalam stesen jana kuasa nuklear. Rujuk balik rajah stesen jana kuasa nuklear dalam buku teks awak nak jawab soalan ni. Okey, bagaimana? Pertama sekali, tenaga nuklear dapat ditukarkan kepada tenaga elektrik melalui reaktor nuklear. Pelajar, pertama, kita akan tukarkan tenaga nuklear kepada tenaga elektrik, okey, melalui reaktor nuklear. Okey, kedua, ni yang pertama pelajar, ni yang kedua. Okey, tenaga nuklear yang dibebaskan dalam bentuk haba digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan steam. Ini jelas dibincangkan masa kita bincangkan stesen jana kuasa elektrik. So tenaga nuklear yang dihasilkan tu akan dibebaskan dan dalam bentuk haba. Tenaga nuklear dibebaskan dalam bentuk haba. Okey, dan kita akan memanaskan memanaskan air dan menghasilkan steam. Okey, akhir sekali pelajar, steam yang terhasil digunakan untuk memutarkan turbin. Okey. Okey, steam yang dihasilkan digunakan untuk memutarkan turbin, dan turbin ni akan menjana tenaga elektrik. Okey, nak bagi awak lebih mudah, teacher kongsikan juga jawapan agar selepas anda siap boleh semak. Okey. Itu sahaja untuk PDPR kita pada kali ini. Thank you. Terima kasih semua.